Hai, Assalamualaikum, welcome back to our channel. Terima kasih kepada yang telah klik video ni. Aku doakan korang dimurahkan rezeki dan diberikan orang kata kesihatan berpanjangan, insyaAllah. So hari ni aku nak share dengan korang pengalaman seram aku semasa aku syuting. So kejadian ni tak silap aku berlaku pada tahun 2019 atau 2017 lah, tak silap aku. Masa tu aku shoot untuk cerita Jalan Pulang. So dah jadi kebiasaan bila production yang mana-mana production, especially ialah production yang buat short film ni, akan melalui proses-proses dia yang tertentu. Tapi kita orang ni tak adalah pro sangat kan. Selepas aku dah teliti skrip apa semua, aku decide untuk pergi keluar untuk buat Ricky ni, kalau siapa yang tak tahu, Ricky ni adalah satu proses untuk sebelum syuting. Proses sebelum syuting yang mana kita pergi cari tempat-tempat yang untuk kita syuting. Aku ditugaskan untuk pergi buat Ricky lah. Jadi dan aku decide untuk aku buat Ricky dekat kawasan PCB. Kebetulan kita orang dapat sponsor daripada owner hotel yang dekat PCB. Di hari tu, pagi tu, aku pergi dengan adik aku, Azril. Aku pergi dengan adik aku Azril tu. Kita orang pergi Ricky daripada pagi apa semua. Kita orang pergi cari tempat tu. Kita orang punya mission hari tu, kita nak cari satu buah rumah yang orang kata ada konsep kampung, ada suasana kampung. So kita terpaksa cari lah. So cari. Tak silap aku dalam pukul 5 lebih, kita orang jumpa sebuah rumah yang kita nak kan. So rumah tu cantik. Rumah tu 2 tingkat. Tingkat atas kayu, bawah tu dia macam kosong. Bawah tu kosong. Biasa PCB ni kawasan-kawasan banjir. So biasa rumah banyak yang macam tu lah, rumah tinggi orang panggil. Dia kawasan yang kat bawah tu dia kosong, dia rumah kat atas kan. Yang paling syok ni geng, rumah tu memang jauh daripada orang kata rumah-rumah orang lain. Dia agak jauh dengan rumah orang lain. Benda tu sesuai untuk kita orang sebab biasalah masa syuting memang agak bising. Kadang-kadang ada scene yang menjerit apa semua, kita orang takut mengganggu jiran-jiran apa semua. So far rumah tu jauh daripada kejiranan, kita orang suka. Dan yang paling special rumah tu geng, yang paling special dengan rumah tu, depan rumah tu dia ada paya. Bila aku dengan Azril ni, adik aku dah tengok rumah tu, jadi kita orang macam cantik lah rumah ni. Cantik lah rumah ni. Jadi kita orang decide untuk jumpa owner. Yang sayangnya geng, masa kita orang sampai tu geng, aku tengok rumah tu macam tertutup, macam tak ada orang. So aku decide dengan adik aku untuk tunggu owner balik. Dan kita orang tunggu tak lama pun, lebih kurang dalam 20 minit lebih kurang. So dalam 20 minit kita orang tunggu, tiba-tiba ada seorang brother ni. Aku rasa dia ni orang kampung segitu lah. Dia datang, dia tanya, tunggu siapa bayar? Dia cakap macam tu. Aku cakap tak nak jumpa owner sebab nak buat shooting apa semua bla bla bla. Aku cakap macam tu lah. Dia cakap rumah owner kat depan tu. Dia cakap rumah owner depan tu, yang ni rumah sewa dia. Jadi brother tu pun bawa lah aku pergi jumpa owner dia. So far owner dia bagus gila. Owner dia jenis peramah, bagus lah. So aku cakap niat aku apa semua kan, nak buat shooting apa semua kat rumah tu. And then owner cakap macam ni lah, senang. Dia cakap ambil kunci, pergi tengok rumah tu dulu, lepas tu baru kita bincang. Dia cakap macam tu. So aku dengan Azril pun ambil kunci. Masa tu tak silap aku dah dalam pukul 6 lebih lah. So aku pergi dengan Azril, 2 orang kan. Pergi dengan Azril naik rumah tu apa semua. Bila aku tinggal kat dalam rumah tu, memang aku dengan Azril proceed lah dengan rumah tu. Jadi kita orang pun pergi balik kat rumah owner tu. And then jumpa owner sebut, cakap Jadi kita orang setuju. And then owner tu cakap okey, tak ada masalah. So owner tu tak ambil satu sen pun bayaran. So aku pun balik ke studio.
Dalam tu kita orang buat meeting, and then bagi tahu kru apa semua yang kita orang dah jumpa rumah tu, dan kita orang siap tunjuk gambar apa semua lagi. Semua tim memang berpuas hati dengan rumah tu, sebab memang ada ciri-ciri rumah yang kita orang cari. So lepas pada meeting-meeting tu, kita orang pun decide untuk tidur lah. Okay, lepas pada tu tibalah hari yang kita nak shoot. So pagi tu aku ingat lagi, aku tengah breakfast. And then tiba-tiba adik aku datang. Dia cakap nak share something aku. Kalau korang nak tahu, adik aku ni dia boleh rasa dan dia boleh nampak makhluk halus. Dia ni jenis macam tu. Dia kerap mimpi apa semua kan. So pagi tu dia datang kat aku. Dia cakap, semalam aku mimpi rumah tu. Aku tengah makan nasi goreng. Tiba-tiba aku berhenti sekejap. Aku tanya dia, kau mimpi apa? Dia cakap, aku mimpi masa tu kita tengah shoot malam. Masa tu malam kat rumah tu, kita orang tengah shoot, tiba-tiba lampu blackout. Dia cakap macam tu aku. Lampu blackout, dia cakap. Bila lampu tu nyala balik, 2 orang daripada tim kita orang tu hilang. Masa tu aku dah mula, ya Allah. Ya kan, sebab petang tu kita orang dah nak shoot. Tiba-tiba adik aku pula datang cakap macam ni kan. Dia cakap hilang, and then dia pun cuba nak pergi cari kan. Jadi dia keluar daripada rumah tu, turun nak pergi ke tingkat bawah lah. Sebab rumah tu kan 2 tingkat. So dia turun nak pergi tingkat bawah. Dia cakap bila dia sampai kat tingkat bawah tu, dia terkejut apabila dia nampak seekor ular. Ular tu cakap besar gila, besar dan panjang. Panjang dia tu geng, boleh katakan sekeliling rumah. Dia punya panjang dia. Dia cakap lagi, yang peliknya ular tu geng, ular tu berkepala manusia. Lepas tu dia pun sedar. So dia pun tanya aku, macam mana ni? Aku tak sedar hati, dia cakap, nak teruskan ataupun tak. Tapi masa tu aku tak fikir panjang. Sebab aku fikir macam ni, sebab kita orang dah set time, and then talent pun ada yang dah ambil cuti apa semua kan. Kalau tiba-tiba kita cancel, kesian lah kan. Kesian. Aku cakap dia, tak apa, sebab kita nak pergi, nak shoot, bukan nak ganggu dia. Kita buat kerja kita. So kita orang pun continue je untuk shoot pada petang tu. So far masa shoot time petang tu memang tak ada masalah apa. Semua berjalan dengan lancar kan. Semua berjalan dengan lancar. And then lepas pada tu, dalam pukul 6.45 tak silap aku, kita orang terpaksa break kejap untuk bagi ruang untuk talent-talent rehat dan untuk solat lah, untuk solat maghrib. Lepas pada maghrib kita akan continue balik. So masa break tu adalah makanan apa semua aku dah sediakan untuk talent-talent. So dia orang tengah makan apa semua. So tengah makan-makan tu kan, tiba-tiba member aku ni, nama dia Apik. Tengah kita orang duk sibuk makan tu, tiba-tiba dia menjerit. Aku pergi kat dia, aku tanya dia, kenapa Bik? Kau tahu dia cakap apa? Dia cakap kat tingkap tu, dia nampak something. Aku tanya dia, kau nampak apa Bik? Kau jangan merepek. Dia cakap, malam ni. Betul, dia cakap, aku tak bohong. Dia cakap, aku nampak kat tingkap tu ada kepala orang. Lepas tu aku cakap dekat Apik tu, Pik, jangan buat cerita Pik, kita ni duduk dekat tempat orang apa semua kan. Tengah aku duduk cakap, si Apik tu macam tu lah. Dia macam tu. Dia jadi macam tu. Lepas tu dia menangis. Kau bayangkan kalau orang tua menangis macam mana? Buruk. Si Apik menangis. So aku tanya dia, Pik, kau kenapa Pik? Kau jangan buat hal apa semua. Aku cakap dengan dia, cakap, aku sakit. Dia cakap macam tu. Aku sakit. Dah sakit kenapa pula? Dia cakap ada orang tendang belakang aku. Aku tanya dia, siapa tendang? Dan kau seorang makan kat sini. Dia cakap ada orang tendang aku. Sakit, sakit. Aku cakap dia, kau jangan fikir bukan-bukan Bik. Kau niat macam ni je. Kau datang sini sebab kau nak shoot, nak buat kerja kau, bukan nak ganggu dia. Masa tu aku dah mula meremang lah. Tapi aku sebagai as a leader untuk projek tu, so aku kena buat cool. Aku tak boleh kata, aku pun takut kan, nanti budak-budak kita semua takut. And then kita continue shoot. So masa aku nak continue shoot tu,
Tiba-tiba aku dapat call. Aku dapat call daripada member aku yang dia minta tolong aku ambil dia dekat Machang. Dia cakap dia minta tolong aku untuk aku pergi ambil dia dekat Machang. Korang tahu tak berapa jauh antara Machang dengan PCB? Jauh babe. Makan masa dalam sejam lebih untuk daripada PCB sampai ke Machang. Nak tak nak aku terpaksa pergi. Aku terpaksa tinggalkan kru aku. So aku cakap dengan adik aku, cakap aku terpaksa pergi Machang sebab nak pergi ambil member aku. Adik aku cakap, kau ya betul kau nak tinggal budak-budak ni. Aku cakap aku terpaksa. Bila adik aku dengar macam tu, dia pun cakap, tak apa lah macam tu. And then aku pun panggil Apik yang menangis tu. Aku cakap, Pik je lah teman aku pergi Machang. So Apik pun ikut aku. So dalam perjalanan tu geng, aku sempat juga tanya Apik apa semua kan, kau nampak apa Pik, kenapa kau menangis apa semua. Sebab dalam rumah tu aku tak banyak sangat tanya, sebab aku tak nak orang kata cakap pasal benda-benda macam ni. Sebab korang kena tahu yang apa, tempat orang bukan tempat kita. Kita tak biasa dengan tempat tu. Kita tak tahu apa yang ada kat sana kan. So masa perjalanan tu Apik pun mulalah bercerita dengan aku. Dia cakap masa dia tengah nak makan nasi tu kan, tingkap tu kan dia macam pecah and then ada lubang yang boleh nampak keluar kan. Dia cakap dia makan nasi. Tengah makan tu dia dengar macam orang panggil nama dia, and then dia terpandang dekat tingkap tu. Dekat tingkap tu dia nampak kepala orang yang muka tu macam orang kata macam ni, bergelupas. Lepas tu ada nanah-nanah kat muka dia. Dia cakap macam tu kat aku. Aku cakap dia, kau jangan ganggu dia je, biar dia nak buat apa pun, jadi kita buat kerja kita sampai habis. So aku drive lah sampai ke Machang. So sampai kat Machang tu aku pun pick up member aku, and then kita orang nak menuju ke Kota Baru balik. Tiba-tiba aku dapat call daripada adik aku. Aku dapat call daripada adik aku, dan masa tu aku dah mula rasa tak sedap hati. Aku tak masa tu aku tak ingat tau masa tu aku dah lupa lah pasal mimpi yang adik aku cerita kan. Tiba-tiba aku dapat call daripada adik aku, and then aku rakat. Adik aku cakap, weh, aku rasa malam ni kita tak jadi shoot. Aku tak boleh nak continue shoot. Dia cakap macam tu. Aku tanya dia, kenapa? Aku dah on the way balik. Aku cakap dia cakap aku tak boleh continue. Aku tanya dia, kenapa? Dia cakap macam ni lah, kau balik, kau jangan pergi rumah tu. Dia cakap kita terus pergi hotel. And then aku drive sampai hotel. Aku nampak talent-talent aku ni semua tak bermain, macam letih. And then aku pergi kat adik aku. Aku tanya dia, weh, kenapa tu? So adik aku pun start cerita. Adik aku cakap, masa kau orang pergi tu, tengah nak shoot tu, tiba-tiba dia dengar macam ada orang berjalan dekat keliling rumah tu. Dia dengar macam ada orang berjalan dekat keliling rumah tu. Adik aku ingat yang aku dah balik. So adik aku pun pergi lah tengok. Bila dia buka pintu, tengok tak ada orang. Dia tengok tak ada orang. Lepas tu dia tutup pintu, nak continue shoot. Dia dengar lagi ada orang berjalan. Sebab kita orang dah deal dengan owner tu untuk shoot 1 hari je. Aku malas lah nak membawa ke 2-3 hari kan, shoot rumah orang. Dah lah free kan. So adik aku cakap, kita orang pun continue shoot. Bila adik aku cakap action je, tiba-tiba dia dengar macam ada orang melompat atas bumbung rumah tu. Memang bergegar rumah tu. Bila dengar je ada orang lompat atas bumbung. So talent-talent dah mula gelabah. Cuma aku bersyukur sebab aku shoot yang scene malam tu tak ada talent perempuan dan tak ada staff perempuan. Aku rasa kalau ada perempuan lagi teruk. So adik aku cakap, semua talent dah pucat. Lepas pada dengar benda tu, seorang-seorang talent aku jatuh. Dia macam lemah sampai jatuh, tak boleh nak berjalan. That's why adik aku cakap, malam tu kita tak boleh nak continue. Lepas pada aku dengar cerita, aku terkejut dengan satu lagi soalan yang adik aku tanya kat aku. Kau ingat tak pasal mimpi yang aku cerita kat kau? Kan dalam mimpi aku tu ada 2 orang yang hilang. Kau tahu tak siapa 2 orang? Aku tanya dia, siapa? Engkau. Lepas pada kau keluar daripada rumah tu, benda ni jadi, cakap. So aku tanya dia, macam mana? Adik aku cakap macam ni lah, malam ni kita pergi rumah owner. So malam tu tak silap aku dalam pukul 10 lebih. Aku dengan adik aku pergi rumah owner tu.
sebab nak serang kunci apa semua kan. Masa serang kunci tu aku tanya dia, rumah ni sebenarnya ada orang duduk ke tak? Dia cakap rumah ni sebenarnya dia buat sewa, cuma rumah ni dah 7 tahun tak ada orang duduk. Korang tahu tak, rumah yang dah lama orang tinggal ni akan jadi apa kan? Bila aku dengar owner cakap macam tu, aku dengan adik aku memang terkejut gila. Dalam kepala otak kita orang ni terfikir, macam mana nak buat ni? Sebab scene petang kita orang dah shoot, takkan kita orang nak cari tempat lain and then kita orang terpaksa shoot daripada A balik. So fikir, aku pun cakap macam ni kat owner, boleh tak kalau kita orang nak shoot lagi sehari and then nak owner ada sekali. So owner ni guys memang baik gila. Aku boleh cakap dia memang sporting gila. Kau bayangkan dia setuju dengan permintaan yang aku minta tu. So the next day kita orang shoot tu, memang owner tu memang ada sekali lah dengan kita orang. Dia temankan kita orang sekali. So alhamdulillah shooting semua berjalan dengan lancar. So kalau owner rumah tu tengok video ni, aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab sudi jayakan projek short film Jalan Pulang. So itu saja video untuk kali ni, pengalaman seram aku untuk kali ni. Siapa-siapa yang ada pengalaman seram nak aku ketengahkan, boleh email terus ke aku. Nanti aku akan tulis email aku dekat description, ataupun korang boleh DM aku dekat IG. InsyaAllah nanti aku akan ketengahkan pengalaman korang. Dan yang paling penting, jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku, sebab sekarang channel aku menuju ke 10k subscriber. Okay, itu saja untuk kali ini. Stay safe. Assalamualaikum.